Satu kes dekat Korea melibatkan budak berumur 17 tahun yang membunuh budak 8 tahun. So budak 17 tahun ni dia perempuan tau. Dia macam jalan-jalan dekat taman. Lepas tu dia cakap dekat budak 8 tahun ni kalau nak pinjam handphone dia kena ikut dia. So budak 8 tahun ni memang nak pinjam handphone, nak call mak dia. Lepas tu budak 17 tahun ni dia bawa lah budak 8 tahun ni, budak kecil ni ikut dia pergi apartmen rumah dia. Lepas tu bila sampai kat apartmen, budak 8 tahun tu mati. Dia bunuh, dia cekik sampai mati. Lepas tu dia potong sebahagian daripada badan budak 8 tahun tu dia bagi dekat kawan dia yang berumur 19 tahun. So dia suruh kawan dia buang lah. Selebihnya dia buang. Tapi dia buang tu dekat dalam tangki air kat apartmen rumah dia. Kes ni kan melibatkan budak-budak yang umur 17 tahun, 19 tahun, 8 tahun. So itu dikira minor lah. Jadi bila minor, dia akan jatuh ke dalam undang-undang Juvana dekat Korea. Jadi undang-undang Juvana dekat Korea ni umur, kalau kita bawah 14 tahun, kita tak akan dikenakan apa-apa tindakan walaupun jenayah yang kita buat tu teruk. Tapi kalau kita 14 tahun sampai 18 tahun, kiranya 15 tahun ke atas lah kan, baru kita akan dikenakan tindakan. Tapi bukan tindakan yang macam orang-orang adults kena. Dia masuk Juvana. Tapi bila masuk Juvana tu, dia tak ada criminal record. Dia bersih. Walaupun jenayah yang dia buat tu seperti membunuh. Budak 17 tahun ni, memang dia pun mengaku cakap dia buat. Tapi dia cakap dia buat tu, dia tak sedar pun apa-apa yang dia buat. Sebab kalau dalam kes Juvana, kalau dia cakap dia tak sedar and terbukti dia tak sedar, dia memang akan bebas. Dia tak akan ada kena apa-apa hukuman. Sebab memang kat Korea itulah dia punya law. Sebab kat Korea diorang macam instead of kita menghukum budak, kita educate budak. Jadi had umur 14 tahun tu, orang Korea rasa macam kena tukar lah undang-undang tu. Sebab kes-kes yang melibatkan budak-budak 14 tahun ke bawah seperti mencuri meningkat dekat Korea. Sebab budak-budak tahu diorang kalau diorang buat apa-apa, diorang takkan dikenakan apa-apa. So diorang sedar yang diorang akan bebas. And orang Korea macam cakap lah, mungkin boleh kok ubah undang-undang tu. Kalau budak tu dah masuk Juvana lebih daripada 3 kali, dia dah tak akan treat as budak, dia akan terus kena punishment. Kalau dekat Korea kan, kalau Juvana punya ni, kita kalau hukuman, kita akan panggil hukuman, punishment kan. Tapi kalau budak-budak yang buat salah, dia tak panggil punishment. Punishment tu dia panggil protection, protection detentive. So dalam tu ada 10 hukuman lah untuk budak-budak tu. Paling tinggi maksimum pun budak-budak tu akan dihantar pergi Juvana selama 2 tahun. Jadi budak yang 17 tahun yang bunuh dia ni kan, dia cakap dia tak sedar. Tapi bila polis siasat, polis tengok jumpa mesej dia dengan kawan dia yang dia bagi bagi remaining budak-budak tu. Polis cakap diorang memang plan cantik pembunuhan tu. Sebab budak tu dalam CCTV memang nampak budak 17 tahun tu bawa budak 8 tahun masuk rumah. Tapi bila keluar tak ada footage tu. So dia tak guna jalan utama sebab dia tahu kat situ ada CCTV. Dia guna jalan lain. And dalam chat tu juga, budak 17 tahun tu cakap dekat kawan dia, hari ni dia nak pergi memburu. Memburu tu maksudnya dia nak pergi tangkap budak tu lah kan. Lepas tu kawan dia pula reply, oh alamak kesiannya budak tu. Lepas tu kawan dia tanya, cantik tak tangan jari-jari budak tu? Bapak psikopat macam tu kan. Lepas tu kat situ macam polis macam bila tengok chat tu, maksudnya dia plan well detail lah. Dia tahu apa dia buat. Maksudnya kalau dia claim dia tak sedar, macam impossible lah kan. Budak ni dikenakan hukuman 20 tahun penjara sebabkan dia 17 tahun. So itu je maksimum dia boleh pergi. Dia tak boleh kena hukum gantung, tak boleh. Dia sampai 20 tahun je dia punya hukuman.